Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua sentiasa berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini murid-murid ialah kata ganda. Kata ganda. Mana di akhir pembelajaran ini nanti adalah diharapkan kamu dapat membina karangan dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Okey, itu tajuk ataupun kemahiran kita pada hari ini. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, kemahiran kata ganda ini, kemahiran tata bahasa kata ganda ini telah pun kita pelajari sebelum ini. Dan cikgu harap kamu masih ingat lagi akan tajuk tersebut. Di mana kata ganda terdiri daripada ada berapa jenis kata ganda yang cikgu dah terangkan dalam pembelajaran yang lepas. Iaitu kata ganda seluruh, kemudian kata ganda separa, kemudian kata ganda berima ataupun berentak. Itu di antara kata ganda yang telah cikgu ajar sebelum ini. Jadi cikgu tak nak ulang lagi lah. Dan cikgu harap kamu masih lagi ingat akan tajuk tersebut. Baik murid-murid Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini sila rujuk buku teks. Buku teks jilid 2, buku teks bahasa Melayu jilid 2, pada muka surat 80. Jadi kita akan menggunakan muka surat 80 ini untuk pembelajaran pada hari ini. Di mana seperti mana cikgu beritahu tadi, ini kemahiran kita pada hari ini kata ganda. Dan ini objektif pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah untuk membina karangan dengan menggunakan kata ganda. Baik murid-murid Jadi tajuknya ialah si tompok. Si tompok. Jadi mari kita lihat sama-sama penggunaan kata ganda yang terdapat dalam buku teks kamu itu dan bagaimana untuk membina karangan dengan menggunakan kata ganda. Baik. Tajuknya si tompok. Si tompok. Si tompok ni ialah seekor kucing. Biasanya si tompok ni, nama si tompok ni ialah seekor kucing. Kita lihat gambar yang pertama dalam buku teks kamu itu. Ini gambar dia. Seorang budak perempuan memegang seekor kucing. Dalam buku teks kamu itu telah diberikan dia punya ceritanya, iaitu Amira. Nama budak perempuan ini ialah Amira, jiran Alice. Amira, jiran Alice, membela seekor anak kucing. Nama anak kucing itu si tompok kerana
mempunyai tompok-tompok hitam pada badannya. Amira sangat sayang akan si tompok. Okey, ni ya. Ni Amira ya. Dia membela seekor anak kucing. Amira ni ialah jiran Alice. Nama kucing itu ya, si tompok, kerana ada tompok-tompok hitam pada badannya. Jadi di sini perkataan tompok-tompok adalah kata ganda. Ya, ini kata ganda penuh, ataupun kata ganda seluruh. Di mana kata dasar tersebut digandakan keseluruhannya. Sini tompok, sini pun tompok, tidak ada perubahan. Dan seperti mana yang cikgu beritahu dalam pembelajaran yang lepas, kata ganda mesti, kalau kata ganda seluruh macam ini, perlu ada tanda sempang. Tanda sempang. Okey, itu cerita yang pertama berdasarkan gambar yang pertama. Kita lihat pula gambar yang kedua ya. Okey, ini gambar yang kedua ya. Dalam buku teks kamu tu. Pada suatu hari, si tompok hilang dari sangkarnya. Amira berasa gundah gulana. Dia mencari si tompok di merata-rata tempat. Okey. Jadi Amira pada suatu hari ya, dia kehilangan si tompok ya, daripada sangkarnya. Okay. Amira berasa gundah gulana. Gundah gulana ni maksud dia risau. Gundah gulana ni maksud dia ialah risau ataupun berduka cita. Itu maksud gundah gulana. Jadi gundah gulana ini ialah kata ganda. Kata ganda berentak ataupun berima. Okey, gundah gulana. Dia tak kata gundah-gundah. Gundah gulana. Ni contoh kata ganda ya. Kata ganda berentak. Merata-rata. Ini adalah kata ganda berimbuhan. Kenapa dikatakan kata ganda berimbuhan? Sebab ada imbuhan me di sini. Ya, kata dasar dia ialah rata. Ditambah imbuhan me, dia jadi merata. Merata-rata. Merata-rata. Dalam konteks ayat ini, merata-rata ini maksud dia Amira ni telah mencari di banyak tempat lah. Di merata-rata. Di berbagai tempat. Okay, di sini ada dua kata ganda yang digunakan ya dalam ayat ini. Okay, seterusnya ya, gambar seterusnya ini ya, apakah yang berlaku ya dalam buku teks kamu itu diberikan ya maklumat ataupun perkataan ini ya, ayat ini. Diberikan ayat ini. Rupa-rupanya si tompok merayau-rayau ke rumah Alice. Kemudian di bawah itu diberikan kata ganda mengiau-ngiau. Mengiau-ngiau ni ialah bunyi kucing. Okey. Jadi macam mana kamu hendak membina ayat ya, dalam bentuk perenggan dengan menggunakan maklumat yang diberi ini. Ya, maklumat maksud dia berdasarkan gambar dan juga ini, maklumat ini. Ya, ini contoh yang cikgu beri ya. Kamu boleh menggunakan ayat kamu sendiri. Ya, kalau kamu mempunyai ayat kamu sendiri. Okey. Rupa-rupanya si tompok merayau-rayau ke rumah Alice. Ini masih kita gunakan yang inilah. Ya, yang diberikan dalam buku teks kamu tu. Kemudian kamu diminta menyambung cerita ini dengan menggunakan perkataan mengiau-ngiau.
Ya, kata ganda mengeong-ngeong. Oke, contohnya Alice terdengar bunyi kucing mengeong-ngeong di hadapan rumahnya. Nah, ya, kucing ini mengeong-ngeong di hadapan rumah Alice, jiran Amira. Ya, ingatnya yang punya kucing ini ialah Amira. Ya. Dia membuka pintu dan mendapati si tompok di muka pintu. Oke, jadi Alice ni bila terdengar bunyi kucing mengeong-ngeong tadi ya di hadapan rumahnya, dia pun bukalah pintu dan didapati si tompok ada di situ. Oke, jadi di sini ada dua kata ganda. Yang pertama merayau-rayau. Ya. Ini kata ganda berimbuhan. Kata dasar dia ialah rayau. Rayau. Ya, merayau-rayau. Ya, rayau-rayau ni maksud dia pergi ke sana, pergi ke sini ya. Ataupun dia pergi ke banyak tempat lah, merayau-rayau. Ya. Jadi itu tadi contoh ya, contoh ayat yang cikgu beri. Jadi kalau kamu ada ayat yang lain yang lebih baik, kamu boleh gunakan. Ya, kamu boleh gunakan ayat kamu sendiri. Okey, kita sambung. Ya. Kemudian kata ganda yang kedua ialah mengeong-ngeong. Ya, mengeong-ngeong ni adalah bunyi kucing. Ngeong-ngeong, bunyi kucing lah. Kalau bunyi harimau, mengaum-ngaum. Ya, harimau mengaum. Kalau kucing mengiau. Okey. Jadi ada dua di sini kata ganda ya. Ini kata yang pertama dan ini yang kedua. Ya, ini perbuatan lah. Okey, kita lihat gambar seterusnya dalam buku teks kamu. Okey, ini gambar. Kemudian maklumat yang diberi ialah Alice memulangkan si tompok kepada Amira. Kemudian di bawah itu diberi tambahan maklumat mengusap-ngusap. Diberikan kata ganda dia mengusap-ngusap. Maksud mengusap-ngusap ni ialah kita membelai-belai lah. Membelai-belai. Kita gosok kepala dia, biasanya mengusap ni menggosok kepala kucing tu. Okey. Jadi bagaimana kita hendak membina ayat berdasarkan maklumat yang diberi ya dalam bentuk gambar dan juga ayat ya yang tidak lengkap itu. Baik. Contoh ayatnya ialah Alice memulangkan si tompok kepada Amira. Ini kita ikut seperti mana yang diberi dalam buku teks kamu tu ya. Alice memulangkan si tompok kepada Amira. Kemudian ini adalah ayat kita sendiri. Contoh ayatnya, Amira berasa sungguh gembira. Dia mengusap-ngusap mengusap-usap dan membelai-belai si tompok. Jadi kita telah menggunakan kata ganda ini tadi, mengusap-usap. Dia mengusap-usap dan membelai-belai si tompok. Okey. Ini kata dasar dia ialah usap. Usap ni macam sapu kita sapu. Ini kata dasar dia ialah belai. Bila ditambahkan imbuhan me, dia jadi mengusap-usap. Ini bila ditambah imbuhan me, dia jadi membelai-belai. Jadi ini kata kata ganda berimbuhan. Okey, dia terhutang budi kepada Alice. Amira terhutang budi kepada Alice
kerana memulangkan kucingnya. Itu contoh ayat. Ya. Tengok. Ingat kalau kamu ada ayat kamu sendiri, boleh gunakan ayat kamu sendiri. Itu lebih baik. Okey. Jadi itu contoh cerita yang hendak kamu buat berdasarkan gambar dan juga maklumat yang diberi tadi. Jadi bila kamu telah membina ayat tersebut dengan berdasarkan maklumat dan gambar tersebut, jadi kamu perlu tulis dalam buku tulis dalam bentuk perenggan. Dalam bentuk perenggan. Sebab objektif akhir dia tadi seperti mana yang cikgu beritahu tadi, supaya kamu dapat membina karangan dengan menggunakan kata ganda. Jadi bila disebut karangan itu sudah tentulah ia mempunyai perenggan-perenggannya. Dan cara membina karangan dengan perenggan tadi telah pun cikgu terangkan sebelum ini. Dan cikgu harap kamu masih ingat lagi. Okey. Jadi contohnya adalah seperti ini. Hari kita ni hari tulis harilah. Kalau Jumaat tulislah Jumaat, kalau Isnin tulislah Isnin. Jadi hari ini tugasan kamu ialah pada hari Jumaat. Kemudian tarikh. Tajuk dia si tompok. Jadi ketiga-tiga ni perlu digariskan. Perlu digariskan supaya nampak kemas. Baik. Ini perenggan yang pertama. Yang tadilah. Ini kamu cuma perlu salin saja daripada buku teks. Sebab dalam buku teks tu telah diberi dia punya ayat. Perlu diingat perenggan pertama tidak perlu dijarakkan dari garisan. Daripada garisan ni tak perlu jarak. Rapat. Ini perenggan yang kedua. Berdasarkan gambar yang kedua tadi. Dan ini pun salin saja yang terdapat dalam buku teks tadi. Dan bermula daripada perenggan kedua inilah perlu dijarakkan perenggan ini daripada garisan ini. Iaitu baris yang pertama ini saja jarak. Kemudian yang bawah ni rapat dengan garisan tersebut. Yang mula-mula nak tulis ni saja jarakkan. Okey, begitulah seterusnya perenggan ketiga berdasarkan gambar yang diberi dan maklumat yang diberi, dan yang keempat seterusnya lah. Ini contoh karangan yang kamu akan tulis dalam buku tulis kamu. Jadi tugasan pada hari ini ialah untuk membina karangan dengan menggunakan kata ganda. Okey, jadi dalam karangan kamu itu kata ganda tersebut sebaiknya digariskan. Seperti ini. Ini cikgu tulis warna merah. Kamu tak perlulah tulis warna merah kamu cuma gariskan saja. Supaya kamu tahu bahawa itu adalah kata ganda yang kamu telah gunakan untuk membina karangan. Okey. Baik murid-murid Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja. Dan cikgu harap kamu dapat memahami apa yang telah dipelajari tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.